Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak bila kita kecil-kecil dulu mak kita kata jangan duduk atas bantai, nanti dia dibisui? Ada tak? Lalu kita cerita pantai larang orang tua ya, kan? Kalau orang tua ni lain pantai larang dia. Kanak-kanak ni lain. Ya. Jadi kita ungkapkan sejarah kisah. Kurang-kurangnya kita nak, hari ni kita tahulah. Kita dah tahu benda yang mana tahayul, mana tak tahayul, apa sebab orang tua kata macam tu, semua kita tahu. Betul tak? Okey. Sebab apa kita jangan duduk atas bantai? Kan? Dah tengok ada ucapan balik, terima kasih. Sebab apa kita nak takut jadi bisui. Betul tak betul? Dia kata tak boleh potong kuku pada tak boleh potong kuku pada waktu malam. Biasa dengar tak? Jangan potong kuku pada waktu malam. Apa sebab? Orang tutul kata jangan potong kuku pada waktu malam. Apa sebab? Orang tutul bantang larang duduk cerita kat budak. Ada dengar kan? Kan? Ya betul, dia kata pendek umur, nanti pendek umur. Nampak tak? Jadi orang-orang zaman hari ni dia tak erti, orang dulu dia erti lah kan. Kan? Lepas tu dia kata tak, jangan jelil lidah, nanti kena potong. Jangan jelil lidah, dia kata. Jangan jelil lidah, maksudnya jelil lidah kan. Tak boleh jelil lidah, nanti kena potong. Okey. Apa-apa yang saya sebut ni pantang larang orang tua dulu untuk kanak-kanak. Dan satu lagi tau, jangan makan kepala ikan, nanti jadi bodoh. Kan? Dengar tak? Nanti saya cerita kan. Terima kasih bagi lo. Tu dah kata tak boleh tengok. Betul tak? Dia kata jangan makan kepala ikan, nanti jadi bodoh. Nampak? Nanti kita cerita. Betul tak ni? Semua dah lalu kan? Orang kan tak ada dah, orang tak ada dah. Kan? Lepas tu dia kata lagi, satu lagi yang teruk, pantang larang tutul untuk kanak-kanak Dia kata apa dia? Saya tak mau tengok saya tengok gila, saya terima kasih kan. Dia kata larang angkat kaki ketika menerak. Maksudnya waktu kita menerak, dia pantang larang dia, larang kita bengkokkan kaki kita ke belakang. Ni kita menerak, kaki kita bengkok ke belakang. Biasa dengar tak? Dia kata pantang larang tu jangan menerak, bengkok kaki ke belakang. Dia kata pantang larang, sebab apa? Nanti muak mati. Betul, nanti muak mati. Ni cerita ni zaman orang tua-tua dulu ni, duk takut-takutkan kita. Betul tak? Kita kalau menerak, bengkok kaki ke belakang, dia kata jangan buat, nanti mak kita mati. Kita pun takut lah, tak buat lah, takut mak mati, sayang mak. Betul tak betul? Nanti kita cerita sebab rahsia-rahsia dah kan. Nanti dia kata lagi, jangan, dia kata tak boleh tunjuk langit. Bila nampak pelangi, tak boleh tunjuk pelangi tu. Nampak langit kat pelangi, tak boleh tunjuk. Dia kata nanti tangan kudung. Betul tak betul? Orang tua dulu pantang larang. Dia kata nak tunjuk pelangi, dia kata tak boleh tunjuk tu, kena tunjuk bengkok tu. Nanti jari kudung. Betul tak betul? Ni pantang larang orang tua dulu. Budak-budak zaman lah tak dengar dah. Jadi kita cerita bagi budak-budak zaman lah dengar. Ni zaman kami ni. Zaman kami ni pantang larang cukup banyak. Pantang larang zaman kami banyak. Menerak tak boleh angkat kaki, timak mati. Tunjuk pelangi kat langit tak boleh tunjuk petir tu, kena bengkok, nanti jari kudung. Kan? Tak boleh makan dalam gelap. Kan? Kalau makan dalam gelap nanti dikatakan makan dengan iblis. Siapa makan dalam gelap, makan dengan hantu. Tak boleh makan dalam gelap. Betul tak? Kan? Tak boleh makan dalam gelap. Kalau makan dalam gelap nanti makan dengan hantu. Ni pantang larang. Banyak sangat pantang larang budak-budak ni. Kan? Tak boleh main di rumah. Tak boleh keluar rumah lah. Tak boleh keluar rumah mana? Waktu maghrib. Waktu senja. Nanti hantu sorok. Ni yang tak tahan ni. Jangan duk main waktu maghrib, waktu senja, jangan duk main di luar. Masuk cepat-cepat dalam rumah. Nanti hantu sorok. Bisa dengar tak kata ni? Tak boleh main, nanti hantu sorok. Zaman lah tak dengar dah tuan-tuan. Anak-anak budak duk main. Nanti kita apa kelebihan-kelebihan bila kita cakap ni. Apa sebab orang tua-tua macam tu? Padahal benda tu semuanya tahyul. Tapi apa sebab? Orang tua-tua kita, dia senang, dia mendidik. Orang tua-tua mendidik, tapi dengan cara macam tu. Dia kata apa lagi? Tak boleh gigit kain. Gigit kain, kan? Terima kasih gila. Tak boleh gigit depan mata. Dia kata jangan gigit kain, kan? Nanti dia kata gigi berulat. Betul tak betul? Tak boleh gigit kain. Tak boleh gigit tu. Nanti gigi dia berulat. Orang tua-tua dulu. Gigi berulat. Betul tu. Tu pantang larang orang tua-tua dulu. Zaman lah tak ada. Lepas tu dia kata, pedayam tak boleh makan, nanti susah sunat. Pedayam, yang dahsyat je, pedayam. Tak boleh makan pedayam, lu lihat, nanti nak sunat payah dia tahu. Lihat. Betul tak betul?
Siapa pernah kena macam ni? Tak boleh makan pedas ayam. Nanti kulit liat. Kata begitu. Ini semua cerita zaman-zaman dulu-dulu punya budak-budak. Zaman saya lah budak-budak zaman saya. Zaman lah tak ada. Zaman lah macam ya. Kita tak makan bahan dalam sebab mengikut sunnah. Tapi orang tua dulu tak kata tu, dia tak bagi. Dia tapi kiasan kot lain. Kan? Lagi satu dia kata, hak ni tuan-tuan bisa dengar tak dia? Jangan duk cakap dalam tandas. Maksudnya waktu dia buang air besar, jangan duk cakap dalam tandas. Nanti jadi ketumbik. Betul tak betul? Kan? Kan? Jangan cakap dalam, dia kata jangan cakap dalam tandas, nanti dia ketumbik. Tengok orang tua dulu. Dia punya cerita lah tu. Dia buat kita ditakut. Betul tak? Ini zaman-zaman kita lah. Zaman-zaman orang tahun 70-an lah. Orang lahir tahun 70-an. Banyak lah. Lain. Banyak lah cerita-cerita macam ni. Baik. Itu kalau tuan-tuan tengok, itu pantang larang orang tua-tua dulu pasal kanak-kanak. Mati bergila. Betul tak tu? Kan? Tapi kalau kita tengok balik kisah-kisah orang tua dulu lah, dalam pantang-pantang orang tua dulu, kan, ada kebenaran dia tu, tapi bukan benda tu macam mana. Sebenarnya contohlah dia kata tak boleh duduk atas bantai, kata nanti kita punggung di bisui. Sebenarnya bantai tu tempat tidur atas kepala, bukan atas punggung, kan. Maksudnya dia kata jangan tidur atas bantai, jangan duduk atas bantai tau, nanti di bisui. Sebab bantai ni tempat kita letak kepala, tempat kita tidur, kan. Dan bantai tu gunakan kapas. Bila kabu ni kalau kita tekan, kan, takut mati. Tahu tak kabu mati macam mana? Sebab tu orang tua buat kabu, dia bubuh biji dalam tu. Kabu mati dikerah, kan. Tua dulu. Dia kata jangan, sebab apa, tempat kepala tidur. Sebenarnya dia mendidik tapi dengan cara berbohong. Dia bohong juga, dia bohong. Tapi bohong dia taklah teruk sangat, dia bohong. Tapi cara dia bohong tu nampak orang takut. Kita takut, tak boleh tidur lah, takut jadi bisu, tak boleh tidur. Tuan-tuan bisa kenal tak macam tu? Zaman saya kenal lah, zaman saya. Biji tu biji kabu ni. Saya tak boleh tuan-tuan cerita. Biji kabu ni tuan-tuan cerita lah. Saya ni pasal saya ni mak pak saya susah. Hidup zaman susah ni, saya cerita lah. Kita ni orang tua dulu kalau buat kabu, dia buat biji kabu dalam tu. Sebab biji kabu tu dia bergerak. Bila bergerak tu menyebabkan kabu tu dia tak mati. Maksudnya kabu tadi tu dia tak kerah. Orang tua dulu. Jangan tidur waktu senja. Betul. Ini cerita orang tua dulu, zaman kita dulu tuan-tuan, kan. Baik. Semua saya rasa pantang larang tu saya rasa saya tak payah ulas. Semua tuan-tuan tahu kiasan-kiasan, kan. Larang bisui dalam rumah, nanti ulat masuk. Saya rasa tuan-tuan semua faham. Kan? Dia kata lagi jangan makan kepala ikan, takut jadi bodoh. Sebenarnya dia nak makan pork, kita nak makan kepala ikan, kan. Itu cara-cara orang tua dulu, kan. Baik. Itu pantang larang kanak-kanak tuan-tuan. Kita tak nafilah. Itu semua lalui, kan. Sekarang ni tuan-tuan bisa tanya tuan-tuan, hari ni pantang larang orang tua pula. Pantang larang orang tua pula. Boleh tak? Saya rasa saya nak urai ke pantang larang kanak-kanak tu. Semua tahu lah, semua tu kiasan-kiasan di mana benda tu takkan berlaku pun. Masih gila. Betul tak? Takkan berlaku, tapi dia cakap macam tu supaya menakut-nakutkan kita tak buat benda macam tu, kan. Jadi saya rasa tuan-tuan, semua dah kena ni. Sebab bila saya baca dalam ni cerita, semua dah tahu. Semua tahu. Arti kita memang dah tahu lah, kan. Baik. Bila masuk pantang larang ni, nak cerita pula siapa yang memancikan. Ni pantang larang memancikan pula ni. Ni orang tua pula. Ada orang geng mancikan. Potong kuku semua tak boleh, betul. Macam saya cerita tadi, ada saya. Ni saat cerita lah tuan. Saya kalau cerita pasal orang tua pandai lah, masih gila. Ada, alhamdulillah. Baik. Itu pantang larang kanak-kanak. Dan bagi bunga saya. Bye-bye. Alamak. Ni, dengarlah. Ni pantang larang. Tapi saya kata siap lah. Tuan-tuan percaya ke, tak percaya ke, ini pantang larang orang tua, kata orang tua dulu. Terima kasih gila. Hari ni kita cerita tentang pantang larang.
Kan? Ni tuan-tuan percaya tak percaya tu macam saya kata tadi lah. Sebab apa saya ambil cerita pantang larang kanak-kanak? Sebab kanak-kanak masih gila sebab pantang larang tadi nak mengajar kita supaya jangan buat benda tu. Kan? Jadi cara menakut-nakutkan kita. Tapi orang tanya saya bohong. Bohong tak? Bohong. Ada pula kan. Duduk merak, bengkok kaki mak mati. Kan? Jadi itu cerita dulu. Terima kasih bagi lo. Masih bagi mana masih lah. Baik, pantang larang ni untuk orang memancing pula. Bisa dengar. Masih lah. Ni pantang larang tua-tua dulu memancing lah ni. Dengar dah. Tadi saya cerita pantang larang kanak-kanak. Hak ni pantang larang pula orang memancing. Dengar. Orang tua dulu macam-macam pantang larang dia dah. Orang tua dulu, tuan-tuan, biasa gila Orang tua dulu, saya tak tengok ni. Kalau tengok ni mesti saya kena terima kasih. Saya kena tengok tepi. Betul dah. Minta maaf dah saya tengok tepi dah. Bukan saya kurang ajar tak tengok live. Terima kasih bagi gigi. Saya tengok tepi. Tengok tepi tak apa. Pantang larang di sungai. Jadi dengar tuan-tuan ini pantang larang tua dulu. Kan? Dia kata jika kita ni nampak pergi sungai, kita duduk sungai. Kita duduk sungai, kita nampak air berpusar. Air kat muara ni berpusar. Kan? Berpusar, kita jangan pergi dekat dengan air tu. Ni cerita pantang larang pula ni. Pantang larang pergi sungai pula. Kalau tuan-tuan nampak air tu dia berpusar, pusar-pusar. Bukan pusar kecil tau, pusar nampak besar sikit. Pusar-pusar sikit kan? Jangan kita duduk pergi kat pusar air ni. Sebab apa? Waktu berpusar tu sebenarnya buaya tengah bergerak. Buaya berjalan. Bila ekor berjalan tu, bila ekor dia berjalan, terima kasih. Tu saya tengok bagi burung saya boleh dah. Kan? Masih dah. Bila tuan-tuan nampak kan, ni dengar. Ni pantang larang. Ni untuk orang pergi sungai pula. Pantang larang di sungai. Tadi pantang larang kanak-kanak. Ni pantang larang di sungai. Ni cerita orang tua-tua lah. Kan? Tuan-tuan percaya, tak percaya. Tak apa, ni pantang larang. Ni orang tua-tua dulu. Bukan selalu bidak tu. Bila nampak air ni berpusar tu, kita jangan pergi dekat dah. Bukan selalu bidak dah. Maksudnya, alamatnya, buaya sedang bergerak. Kan? Buaya sedang bergerak. Bila buaya tu bergerak, air tu akan berpusar. Jangan pergi dekat, orang tua kata. Tapi, kalau sekiranya tuan-tuan nampak, air sungai tu, dia tak berpusar. Tapi daun kering. Daun kering tu banyak di air. Daun kering. Dia lungguk setungguk. Dia bergerak pelan-pelan. Macam berpusar juga. Tapi daun kering. Kan? Daun kering. Dia berpusar tapi pelan dia. Banyak selungguk. Kira-kira kalau tengok daun kering tu kira hampir kira 1 depok 2 depok punya lunggukan daun kering. Kita jangan pi. Itu orang kata ada salubida di bawah tu. Sebab salubida ni dia akan perah daun tu lepas daun akan jadi kering. Tu kata orang tua-tua dulu hak tepi sungai. Bisa dengar dah ni. Kan? Dan satu lagi. Ni cerita sungai tuan-tuan. Kan? Kurang-kurangnya kita orang-orang hari ni boleh faham lah. Orang tua-tua dulu punya pantang larang banyak. Kalau saya cerita pantang larang orang tua-tua ni banyak. Baik. Kalau kita duduk di sungai pula, kita nampak ikan toman. Ni duduk di sungai. Kita duduk di sungai. Kita nampak ikan toman bawa anak. Nampak ikan toman, dia bawa anak. Anak ikan toman warna merah. Kan? Dia bawa anak. Kan? Jangan kita duduk lintas depan dia. Pantang larang tua-tua dulu. Jangan kita duduk lintas depan dia. Sebab apa? Bila kita lintas depan dia ni, ikan toman tadi dia akan melompat. Kan? Dia akan melompat. Dia betul-betul dia berlaga perut kita, dada kita. Sebabkan sampai kita boleh pensan jatuh layak. Tua-tua kata. Bisa dengar dah ni. Jangan lintas depan ikan toman bawa anak. Confirm lagi ikan toman tu akan melompat. Dia bubuh di perut kita, atas dada kita. Kita rasa senang jatuh layak. Pantang orang tua-tua dulu. Kan? Ikan toman bukan kecil, tuan-tuan, besar. Takut kena tumbuk. Betul. Takut kena tumbuk. Kan? Itu pantang larang tu. Jadi kalau tuan-tuan nampak ikan toman bawa anak, jangan duduk lintas. Jangan cuba pantang larang tua-tua dulu. Dalam sungai ni cerita dalam sungai pula. Kan? Lepas tu lah, kita ni pula, kalau orang tua-tua dulu kata, pantang larang dulu orang tua-tua kita dilarang bawa 5 perut. Ini saya tak ada terima lah. Tapi kata orang tua-tua lah, tuan-tuan pendengar macam tu. Betul tak dia kata? Kalau pergi sungai jangan bawa 5 perut. Betul tak orang tua-tua kata? Bisa dengar tak? Bisa dengar tak ni? Dia kata kalau pergi dalam sungai jangan bawa 5 perut. Nanti buaya makan kita. Di bahan buaya.
Betul tak? Ada telefon betul tak? Kita dengar tu kan. Dia kata, ini sebab apa? Sebab nanti boyah makan kita. Sumpahan dia tu 5 perut kita. Pantang larang orang tua dulu. Macam-macam. Kalau tuan-tuan dengar pantang orang tua dulu tuan-tuan, ketik kepala. Jangan bawa 5 perut ke sungai. Nanti bahan dengan boyah dia. Pantang sumpahan dia tadi. Ingat cerita dulu. Orang tua dulu. 5 nipis tak apa. 5 perut jangan. 5 nipis tak apa. 5 bali tak apa. 5 perut tak boleh boyah bahan kita. Ini semua cerita orang tua dulu pantang larang dalam sungai. Sebab tu tuan-tuan tengok orang tua dulu, dia tak bawa 5 perut. 5 Cina tak apa. Kan? Baik. Jadi saya cerita laju-laju. Orang ni tuan-tuan dengar pantang larang orang tua dulu. Kan? Lagi satu dia kata apa? Jika dengar suara perempuan waktu maghrib, kan? Jika kita pergi sungai, kita dengar bila kita pergi sungai tengah mancingkan ke apa ke, tengah mengaikan, tengah mancingkan kan, tiba-tiba kita dengar suara perempuan waktu maghrib di tepi sungai. Alamatnya hantu pari sedang berjoget berpesta. Bisa dengar kan? Tu tanaman kalau kita dengar perempuan duk menjerit apa seronok, itu jangan pergi dekat di sungai. Tanda alamat dia orang tua kata hantu pari sedang duk seronok, tengah duk kenduri. Hantu pari tengah buat kenduri, tengah berpesta. Jam. Banyak sungguh, terima kasih bagi love. Dengar tak? Bisa dengar cerita lagu ni. Kan? Itu pantang larang. Itu cara orang tua dulu berpemikiran kita dengar. Kalau dengar. Tapi kita kalau dengar hantu duk bunyi, perempuan duk jerit sungai, kita tak pi dah. Bukan kata hantu lah. Kita datang dah, aku tak mau pi dah. Masa gila, aku tak mau pi dah. Ini cerita pantang larang orang tua laut sungai. Kan? Dia kita cerita bila pantang larang kan. Lepas tu orang kata, kalau kita dengar nah, biasa kena tak siput gondang. Ni cerita lah. Siput gondang. Kena siput gondang. Kita tupai pesta kali. Tak tahu lah tuan-tuan. Saya kata terang lah. Kalau lah benda ni betul kali pantang larang tuan-tuan ni betul kali. Kalau dengar tuan-tuan dengar perempuan duk pergi dalam sungai duk menyanyi apa semua, tak suruh pergi lah. Kan? Biasa kan siput gondang. Kan? Jika orang tua tengah mengikan, tiba-tiba siput gondang tadi tu, kan, dia makan kai kita. Kan? Bisa dengar tak ni? Orang kata dia tua kata kalau mengai mana tak tua mengai. Kan kenal kan? Mengai tiba-tiba siput gondang, kan? Dia pergi sambat kai mata kai kita. Erti kata orang tua kata nak dapat rezeki besar, tak tahu rezeki apa. Mengai. Tu cerita orang tua dulu. Bisa dengar cerita ni? Ada kan? Itulah kan. Kalau tuan-tuan dengar pantang larang ni, kan, tuan-tuan dengar macam bohong pada kan. Tapi itulah pantang larang tuan-tuan dulu. Zaman tu banyak pantang larang. Kan? Memang betul siput orang buat buasi. Kan? Kalau saya dengar cerita tuan-tuan, saya cerita yang tuan, saya cerita balik mana yang saya cerita ni pantang larang tuan-tuan dulu. Pantang larang kadang-kadang, daripada kadang-kadang saya pergi ke sungai. Baik. Satu lagi cerita tuan-tuan. Kan? Pak Sepo, tengok lah. Kita baik, kita tengok dari pantang larang. Kan? Buat buasi. Betul siput gondang. Tuan-tuan, siput gondang tu memang buat buasi. Bukan sebab apa? Siput gondang ni bisa makan siput gondang. Siput gondang ni kalau tuan-tuan ambil, basuh bersih-bersih, bakar. Kan? Bakar, tumbuk bagi hancur, buat kapsul, telan. Siput gondang tu yang betul tu. Ambil siput gondang tu, kalau masak bersedap dikeras macam pedai ayam tu. Betul. Kan? Kita ambil siput gondang tu, basuh bersih-bersih, kita tumbuk-tumbuk, bakar sampai arang, jadi arang, tumbuk dia. Tumbuk dia tu, kemudian tu masuk dalam kapsul, telan. Jadilah buat buasi. Itu kita nak buat buasi. Saya kalau nak cerita tentang binatang ni, rahsia-rahsia pada binatang ni, satu kesalahan dalam Malaysia pada tak? Salah pada kerajaan pada. Contoh. Tuan-tuan kenal tak musang? Musang semua kenal bukan? Kenal tak landak? Landak musang. Yang kita tengok landak raya kan. Nak cerita ni dah termasuk dah orang tanya saya tadi. Dah orang tanya saya pasal siput gondang. Saya kata cerita rahsia tentang binatang kan. Tuan-tuan kenal tak musang? Tak emoy kan? Ni landak. Tapi lah bukan landak raya. Kalau landak raya ni, badan dia besar. Bulu yang banyak kan. Besar kan.
Duri dia banyak. Tapi kalau landak musang ni dia kecil. Saya bela musang, bukan bela musang, landak. Landak musang. Tuan-tuan, dia satu kesalahan dalam penglihatan tau. Memang satu kesalahan dalam penglihatan kalau tangkap dia. Kan? Tapi kalau tuan-tuan dengar rahsia saya bukan cerita tu rahsia tuan-tuan. Kalau siapa yang ada tu dapat tu simpanlah, jangan cerita kat orang. Jangan cerita kat orang. Buatlah satu buat. Kalau nak kita salah, memanglah kau tangkap apa binatang hutan semua salah. Masih bagi gift semua nak salah. Tapi ingat landak musang bukan landak raya. Dia kecil je, bukan dia kecil dia panjang. Dia macam musang ke muka dia domoi depan domoi tu. Orang kalau siapa-siapa masuk hutan, terjumpalah tertembak landak musang, landak musang tadi tu, ambil domoi depan ni. Mulut dia dengan hidung ni. Jadi tuan-tuan, jadi sangat-sangat. Maksudnya, tapi ingat satu kesalahan dalam pelilitan kalau bunuh dia. Bukan. Ambil dia domoi ni. Depan ni. Tuan-tuan jemuk kering. Dengar orang kalau kena santau kan, rendam je selawat-selawat bagi minum, santau keluar habis kat dalam rumah. Orang kalau kena santau ubat cukup besar. Landak kena santau, rendam bagi minum. Santau yang mana yang ada dalam badan keluar habis, tak payah jumping. Selawat-selawat dah cukup dah. Jadi bomoh santau dah. Ini bukan cerita dongeng tau. Tuan-tuan dengar macam tu. Saya akan cerita kalau saya cerita tentang banyak rahsia-rahsia tentang binatang ni. Tuan-tuan kata, ya Allah, betul ke ni? Banyak tapi saya malah cerita sangat-sangat. Ingat landak musang tu. Kan, kalau kita tembak apa sembelih apa semua, jangan nak buang semua. Kan? Bukan landak raya, landak raya tu makan dia daging dia. Kan? Potong kan ni domo ni. Mulut, hidung, domo ni lah. Kan? Masih gila kan? Potong, jemuk bagi kering. Kan? Lepas tu bila orang kena santau, rendam layak. Kan? Bila rendam lebih kali 5-6 minit, angkat. Jemuk, tangkut balik. Tangkut dia tak tangkut. Sebab apa nanti busuk, jemuk balik. Kan? Jemuk balik, takut busuk. Bila jemuk tu, bagi orang minum air yang kita rendam tadi, santau tadi dia keluar kat liang rumah kita habis. Tu. Nawak dia. Salai tu saya tak tahu, salai pun tak tahu. Tapi yang saya tahu orang jemuk, orang tutul jemuk. Salai yang takut ni. Salai boleh agak sapi. Tapi dia mau kering kan. Tu dia tu. Sama lah juga dengan kata empedu landak kan. Empedu landak. Biasa dengar empedu landak. Biasa dengar empedu landak. Ini petua dulu. Biasa kan. Biasa dengar orang empedu landak. Orang tutur dulu kan. Bila dia buru landak, dia sembelih, landak tu ada empedu. Dia ambil empedu landak tadi tu, dia campur dengan berah pulut. Dia ambil dengan berah pulut, dia jemuk kering. Jadi orang hak mana ada buasir, orang buasir berak darah tu, kan? Ambil empedu landak tu makan. Berhenti darah buasir tu. Tu. Buasir tu, yang keluar darah apa semua kan, keluar darah tu kalau telan sebiji lah. Sebiji telan, hilang. Lagi satu kedua pula, orang seput tu telan, berhenti seput. Tu. Empedu landak. Kan? Tapi sekarang ni macam saya kata tadi lah. Kan? Ya, kau tengok. Aku statik. Apa ni? Statik apa ni? Nak dengar Aku statik, dia kata bohong kuat. Dia ni mesti budak ni manyam ni. Dia tak bisa dengar, tak bisa berkawan dengan tua ni. Selekat tu dah. Dia mesti manyam ni. Kan? Aku take ni. Ustaz ni. Dia ni. Dia mesti manyam ni budak ni. Sebab apa dia tak bisa dengar petua tua dulu. Dia tak bisa dengar benda-benda macam ni. Sebab orang ni orang yang mana yang budak ni kan. Budak ni orang yang tak ada akhlak. Dia tak bisa faham, dia tak bisa berkawan dengan tua. Orang lagu ni lah yang selalunya yang menghilangkan akan ni kehebatan orang Melayu. Orang macam ni. Sebab bila kita cerita tentang rahsia-rahsia alam macam tu yang ada pada binatang, dia kata bohong kuat. Budak ni memang budak yang kata yang tak cerdik. Dia kategori maniam lah. Kategori maniam. Ni. Kategori maniam lah tu. Budak yang tak ada akhlak. Dan budak ni kita kata, kalau kata orang nak menantu, dia kata tak lewat menantu lah senang. Dia tak pandai. Dia tak tahu nak beza yang mana ilmu,
Yang mana yang petua orang tua dulu, sampai dia tak tahu petua asal cerita apa, dia kata bohong lagi. Padahal itu petua orang tua dulu tidur atas bantai bisri apa, semua orang dengar, semua orang tahu. Tapi dia kata bohong lagi. Sebab dia tak bisa, dia tak bisa hidup zaman tu. Budak tadi tu, dia tak bisa hidup zaman tu. Dia tak tahu orang tua dulu macam mana cerita. Kan? Senang-senang dia kata tu maniam lah, maniam. Tu maniam. Saya tak kenal dia bulan, tapi saya beritahu lah dia maniam. Kalau masuk dia nak kata maniam. Dia kalau jumpa saya, budak macam tu kalau jumpa saya tembak dengar aja. Kalau betul tak apalah, takut saya tanya tak lepas jawab. Tak lepas jawab, saya penyepak dia masuk sungai tu ya. Saya memang baik tentu lah, tapi kalau saya marah teruk. Kan? Tak, bukan. Kadang-kadang bukan masalah Wahabi. Wahabi tu tuan-tuan, kalau fahaman Wahabi tu, dia cuma fahaman dia lain. Kita tak fikir tu fahaman. Ni orang kata budak-budak yang mana yang tidak ada akhlak. Yang dia tak tahu bezakan pantang larang orang tua dulu. Pantang larang orang tua dulu sebenarnya dia mendidik anak-anak. Tapi budak-budak zaman lah, dia tak erti. Dia kata semua tu bohong. Kan? Tu saya kata mak dan ayah dia tak pernah mengajak dia. Mak dia budak tadi tu, mak dan ayah dia sebenarnya yang tidak ada pegangan orang Melayu. Dia tak pernah ajak dia. Sebab tu dia kurang ajak dan tidak beradab. Orang-orang budak-budak tu dia kurang ajak dan tidak beradab. Kan? Sebab tu bila kita cerita petua-petua perangai orang tua dulu tak boleh duduk atas bantai lah, apalah semua tu, dia kata dongeng, dia kata bohong kuat. Jadi mak dia saya minta sangat mak dia tolong didik anak dia tu supaya menjadi orang yang berguna, faham bila orang cerita tentang ilmu petua orang tua dulu, dengar baik-baik. Setakat sunat laser tu tak apa, sunat laser tu masalahnya kurang, kata masalah dia tidak ada akhlak. Kalau anak tak ada akhlak, mak bapak mesti tak ada akhlak. Kata dia marah ni. Kan? Jadi jangan jadi maniam sangat. Jalan saya panggil maniam lah tuan. Saya panggil dia maniam. Dia macam gila tu. Jadi saya lalui hak mana itu semua saya panggil maniam. Tenanglah. Lalu siapa masuk lagu tu kita panggil maniam. Ada maniam gimana ni no. Dia gelak lah ya. Sampai kita cerita pantang larang orang tua dulu, dia pun kita bohong lagi. Bila biasa dengar tak orang tua lah kata, empedu landak tu, sambung empedu landak ni nah. Empedu landak dulu orang ambil, orang capuk dengan beras. Tuan-tuan tahu orang jual RM1. Saya pernah beli tau, biji beras tu RM10. Biji tu. Mahal nah. Tu orang tua dulu dia nah. Maniam. Lah ni hak mana masuk tu budak Malaysia semua saya panggil maniam. Maniam mana ada akhlak. Kelak lah ya. Saya bukan marah. Saya nak lihat kat maniam tadi. Okeylah, total buang masa dia tengok pasal maniam tu lah. Dia tak masuk ke maniam tu. Baik. Dengar lah. Itu binatang tadi. Macam tuan kata tadi lah, kalau ambil apa ni, siput gondang, bakar, buat buasi. Macam cerita tadi kan, kalau jumpa. Tapi ingat lah, ini satu kesalahan dalam perkhidmatan. Sebab tu binatang yang mana yang terpelihara. Tapi kata tuan kalau nak belah landak, minta lesen. Nak makan pun tak ada masalah, ada lesen pergi mai. Buatlah, tak ada masalah kan. Itu cerita, kita balik pada cerita jelasan tadi. Sebab itulah tuan-tuan jangan tanya. Bila pergi melalui ke lain, saya cerita betul macam betul. Okey, boleh tak? Okey, tengok. Kita tengoklah tuan-tuan. Saya cerita lagi, pantang larang. Kan? Pantang larang dalam makanan. Ini pahaman petua orang tua dulu kita dengar. Betul tak? Makan kita jangan makan tekuk ayam. Biasa dengar tak ni? Ni pantang larang dalam ketika makan. Pantang larang ketika makan pula. Orang tua dulu banyak pantang larang. Nak makan pun ada pantang larang. Tapi bukan semua boleh pakai tuan-tuan. Ada yang salah, ada yang boleh pakai. Biasa dengar kan? Dia kata, makan pedai ayam kan? Makan siapa-siapa makan pedai ayam, bila sanding dia akan mengantuk. Siapa-siapa makan pedai ayam, dia bujang, orang bujang. Dia anak teruna ke anak perempuan, anak darah tak kisahlah. Orang tua dia kata, jangan makan pedai ayam, dia kata. Naik pelami esok hang mengantuk. Terima kasih. Gila no. Ini semua kalau tuan-tuan dengar lah. Sebenarnya benda-benda yang saya sebut tu, orang tua dia tak makan. Sebab apa? Dia nak makan, dia tak boleh makan pedai ayam tu. Yang kedua, dia tak boleh makan pedai ayam. Sebab apa? Rasulullah larang jangan makan perkara dalam. Tapi kiasan dia buat tu, jangan makan pedai ayam. Kalau hang pegang pedai ayam, dia kata hang sanding esok kan, mata hang mengantuk. Malu ke orang, dia kata. Tu tengok dalam adab makan orang tua dulu. Padahal orang tua nak makan. Bisa dengar kan?
Okey, lagi satu tuan-tuan bisa dengar tak? Makan, bila makan kita tak basuh pinggan. Bila kita makan, jangan tak basuh pinggan. Kalau tak basuh pinggan, lambat dapat menantu. Ha. Orang tua kalau makan kita, makan jangan tak basuh pinggan. Kalau basuh pinggan, biak itu, makan-makan tak basuh pinggan, dia letak kat rumah tu, dia biak macam tu, dia kata, "Ish, hang ni makan tak basuh pinggan," dia kata lelaki dia. Esok kita ni nampak menantu. Padahal orang tua dulu sebenarnya bukan masalah lambat dapat menantu, dia tak nak bagi pinggan tu berselerak, tikus apa semua. Tapi dia kata, makan basuh pinggan, kemas siap malam tu, dia kata, jangan tak basuh. Tak kira dapat lambat dapat menantu. Tuan-tuan bisa dengar tak benda tu? Ha. Kalau tak basuh pinggan, kalau tuan-tuan basuh pun dapat menantu juga. Tapi orang tua dulu dia kata apa? Makan basuh pinggan, nanti lambat dapat menantu. Kena basuh lah, sebab nak bersih. Itu sebenarnya dia mendidik dengan kata-kata, walaupun dia mendidik tapi perbohongan tu ada tau. Baik, satu lagi dia kata, makan pisang. Dia kata kalau makan ni cerita tak ketika makan lah. Ni pantang larang makan tentang makan lah. Makan tak boleh makan pisang kembang. Siapa makan pisang kembang, dia kata dapat anak kembang. Betul tak? Betul gila kan? Makan jangan menyanyi. Betul. Dapat menyanyi dapat laki tua. Betul tak orang tua dulu dah? Allah. Kita kalau cerita pasal orang tua dulu, kita gelak tuan. Betul tak? Ini semua sebenarnya sekarang memori lah. Memori kita lah. Memori untuk kita hidup hari ni. Orang kata bila kita duduk, kenal balik apa yang kita lalui, dengar orang tua cerita dulu, kita rasa ni macam satu kenangan indah lah. Cuma masa gila kenangan indah kita lah. Sebab apa kita hari ni, orang yang hidup zaman tu, hanya orang yang hidup zaman tu saja yang rasai benda-benda macam ni. Tapi kalau hidup zaman manyam tak boleh. Kalau hidup zaman manyam tak boleh, dia tak arti, dia terbohong. Hanya hidup zaman-zaman kita, alhamdulillah. Tapi kalau hidup zaman lain pun tak ada masalah. Kalau dia cuba nak mengkaji cerita orang tua dulu, kalau nak mengkaji. Tapi kalau dia tak mengkaji, jadilah manyam macam budak tadi. Jadilah manyam. Lepas tu kita nak baik, satu lagi. Terima kasih bagi love, terima kasih. Satu kita makan waktu maghrib. Orang tua dulu dia kata jangan makan waktu maghrib, tak boleh. Kalau makan waktu maghrib, dia kata makan dengan hantu. Betul tak orang tua dulu kata? Zaman kita lalui. Rindu tuan-tuan. Zaman tu kita rindu tak zaman tu? Jangan waktu maghrib. Makan waktu maghrib ke makan dengan hantu. Padahal waktu maghrib tu orang nak pergi solat, nak pergi surau, pergi masjid, dia tak pergi makan waktu tu. Sebab apa nak pergi solat? Dia kata jangan makan waktu maghrib. Makan waktu maghrib, dia kata nanti dia kata makan dengan hantu. Ingat cerita orang tua dulu. Lepas tu dia kata apa lagi? Makan sisa anak. Jangan makan sisa anak, nanti dia anak degil. Terima kasih bagi lift, dah kena panah lagi. Terima kasih gila. Jangan makan sisa anak tau, nanti anak degil. Itu semuanya cerita orang tua dulu. Padahal dia tak makan sisa anak, sebab anak dia pun kotor. Kadang-kadang ni benda jatuh atas lantai, dia bubur oleh pinggan, dia makan. Jadi tak boleh makan sisa anak. Dia katakan jangan nak makan sisa anak. Kata laki dia kat bini dah, nanti anak degil. Sebab apa? Kadang-kadang anak ni dia ambil benda mana makan jatuh dalam lantai, dia buah pinggan, dia tak boleh makan. Ini semua orang tua punya pantang larang ni sebenarnya. Dia tak nak bagi kita buat sebab ada sebab. Ini bukannya masuk hukum pun tuan. Sebenarnya kalau kita tengok, kita rasa macam aku teringatlah zaman tu dah berlalu dah, takkan pulang dah. Lepas tu dia kata apa lagi? Makan sambil berjalan. Makan sambil berjalan kata, nanti dapat sakit perut. Tengok pantang larang tuan-tuan tu. Tuan, saya cerita itu pantang larang yang tuan-tuan dengar. Bila pantang larang yang tuan-tuan dengar tu, itu bukan punya kata pantang larang tu sebenarnya, bukan yang kata benda tu berlaku pun tuan-tuan. Terima kasih. Benda apa yang sebut tu sebenarnya takkan berlaku pun. Tapi hanya nasihat orang tua, kiasan yang dia bagi tu nak menakut-nakutkan kita saja. Tapi sebenarnya dia bohong kat kita kan, itu dia bohong kat kita. Dia nak menakut-nakutkan kita saja. Tapi yang sebenarnya tuan-tuan, kalau kita tengok itu, orang tua-tua dulu, zaman kita kanak-kanak dulu, kita pegang. Bila mak pak kita kata tu, kita tak buat. Kita tak buat tau. Kita tak duduk atas bantai. Kita tak tengok kaki kita kat mak mati.
Kita tak buat benda-benda tu sebab apa? Kita dengar patuh cakap orang tua-tua kita. Pada hakikatnya kalau kita dengar benda tu semua tu sebenarnya takkan berlaku kat kita sekalipun. Tapi tetap kita dengar dan taat apa yang mak bapak kita. Tuan-tuan faham tak apa yang saya nak sampaikan pada malam ni? Terima kasih Willow. Nak ceritakan perasaan kita pada waktu tu cukup percaya dengan apa yang mak bapak kita cakap. Kenapa? Maksudnya apa yang mak bapak kita kata, kan? Kita cukup percaya 100%. Sebab apa kita percaya? Sebab kasih sayang kita kat orang tua, mengatakan orang tua kita lah segalanya. Sampai dia kata apa kita hormat, kita percaya. Kita takkan buat. Berbeza dengan anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang hang kata apa pun dia akan buat. Larang apa buat. Padahal mak pak kita cuma takutkan macam tu, tapi kita takkan buat dah. Itu dah berbezanya zaman kita dengan zaman sekarang. Walaupun pada hakikatnya apa yang sebut pantang larang orang tua-tua dulu sebenarnya tak betul pun, dia takkan berlaku pun. Kita ni kita tahu itu semua tak boleh pakai, mak pak kita takut kita. Tapi pasal apa kita buat? Pasal kita dengar, kita patuh. Sebab apa kita patuh? Tanda dalam hati kita ada ibu dan ayah. Tanda hati kita besarkan ibu dan ayah, menghormati dan kasih ibu dan ayah. Tanda hati kita tu. Hari ni tuan-tuan, mak pak kita dah tak ada dah, kita tetap kita rindu kat dia. Tanda perasaan kita. Sebab kita ni cukup hormat. Orang tua-tua dia hormat ibu ayah dia. Dia sayang ibu ayah dia. Sebab tu saya nak anak-anak muda hari ni, kalau ada perasaan macam tu, alhamdulillah, supaya anak-anak tak jadi maniam. Tapi kita mendidik hari ni tak sama macam dulu. Kita takkan cakap dah, jangan duduk atas bantai. Kita kata jangan duduk bantai, kotor bantai tu. Bantai tu tempat tidur. Letak alas kepala, bukan letak punggung. Kita dah cakap direct. Tapi orang tua dulu tak. Dia buat kiasan. Dia takutkan kita. Sebab zaman pada waktu tu dia tak ada pendedah macam sekarang. Sekarang semua ada buku, ada internet. Zaman dulu baca tak erti. Tapi ingat tuan-tuan, apa paling penting sekalipun, sebenarnya kita menghormati ibu dan ayah kita. Kita menghormati ibu dan ayah kita. Tuan-tuan, itu pantang larang orang tua-tua dulu banyak lah tuan. Kalau saya cerita pantang larang orang tua-tua dulu, habis. Orang kata pinggan pula, kalau makan lah pinggan tak boleh tindih. Kalau tindih bini dua. Betul dengar? Makan tak boleh ubah dua tempat, nanti dapat dua bini. Makan pula tak boleh tindih pinggan. Sebab pun nanti kalau tindih pinggan dapat dua bini. Orang tua-tua dulu punya pantang larang. Tapi sekarang tak buat dah. Sekarang tak ada dah. Sekarang tuan-tuan dah dengar cerita tu macam tak wujud dah. Okey tuan-tuan, itu cerita pantang larang. Sekarang ni saya nak cerita pantang larang hak betul-betul. Tadi tuan-tuan saya cerita pantang larang nakut-nakutkan kita. Sekarang ni pantang larang hak betul-betul. Tapi betul-betul macam mana? Pantang larang hak betul-betul ni tak sama macam pantang larang tadi tuan-tuan. Pantang larang tadi dia menakut-nakutkan kita, tapi pantang larang hak saya nak sebut ni pantang larang betul-betul. Baik tuan-tuan, baru cerita masuk. Tadi bukan 5. Tadi bukan 5 tuan-tuan. Jangan main, terima kasih gila. Terima kasih gila. Baik. Ini hak pantang larang betul-betul. Biasa dengar tak tuan-tuan orang kata jangan bunuh ular dalam rumah? Ni betul pula. Dengarlah. Dia kata jangan bunuh ular dalam rumah. Ni betul pula. Tadi pantang larang tak betul. Dia menakut-nakutkan kita. Terima kasih gila. Ni kata jangan bunuh ular. Orang Kedah kata ular. Orang kata L kata ular. Ular kalau masuk rumah jangan bunuh lagi tak. Jangan bunuh lagi tak. Jangan ketuk-ketuk tuan-tuan. Ini betul lah. Tadi yang saya cerita tu pantang larang tadi, pantang larang yang mana orang tua menakutkan kita supaya kita tak buat benda tu. Tapi hari ni tak. Yang ni pantang larang yang betul. Ular kalau masuk rumah tuan-tuan jangan bunuh. Jangan bunuh. Ni pantang larang pula dah. Sebab apa? Ular kalau masuk rumah pertama sekali kata, kalau kau ular, kalau jin keluar, masih lagi ya. Kalau kau jin keluar, terus dia keluar. Kalau tak jin, ulang 3 kali. Kalau hampir minat jin, keluar. Keluar atas. Kalau tak keluar juga aku bunuh. Tak keluar bunuh. Nak bunuh lah tuan-tuan, jangan bunuh dalam rumah. Dengar tak? Walaupun dia bukan jin, ni pantang larang lah. Walaupun dia bukan jin, jangan bunuh dalam rumah. Kalau tak jin, kalau jin dia keluar. Tapi kalau bukan jin, maksudnya ular yang betul,
Jangan sekali-kali bunuh dalam rumah, kan? Ambil tali ke apa, tangkap ikat kepala kan dengan kayu apa semua, tarik keluar tak di luar rumah baru bunuh. Sebab darah ular tadi tu, kalau kita bunuh ular tu, darah ular tu kalau kita bunuh saja, ular lain akan masuk pula. Tak tuan-tuan kan? Biasa dengar kan? Kita bunuh ular. Ni pantang larang ni, tadi yang saya cerita mula-mula tadi, pantang larang, orang tua menakutkan kita. Tapi hak ni hak betul pula. Jangan bunuh ular dalam rumah. Kalau bunuh ular rumah, nak bunuh 3 kali ulang. Kalau jin keluar, dia tak keluar juga kan. Ambil tali, buh kayu panjang-panjang, buh jin kat tekuk, jangan takat dengan tangan pula patuk. Buh kat tekuk, tarik keluar, pergi bunuh kat luar. Kan? Sebab apa? Darah ular tadi kalau kena di rumah, dia akan masuk, ular lain akan masuk sebab bau darah tadi tu. Dia akan masuk pula. Ni saya cerita lah. Nak cerita ular lah. Bila sebut cerita ular, nak cerita di pondok saya ni, hutan saya duduk ni. Dulu saya ada budak kerja. Saya buat kebun sayur. Tuan-tuan tengok dalam muka buku saya kan, saya buat kebun sayur besar. Kebun sayur saya ni tuan-tuan, model banyak, tapi saya tak ada untung. Saya bagi habis ke orang. Orang kalau cari saya untung, saya kebun sayur tak untung. Saya buat kebun sayur masa musim PKP. Musim PKP saya buat. Saya tanam sayur banyak luas saya tanam. Modal saya 150,000 modal. Beli pipe, beli pump, beli apa semua, beli baja, tolak traktor tanah apa semua. Habis 150,000 semua kali dah. Waktunya dalam masa 150,000 tu dalam kurang sebulan. Dalam masa setahun setengah habis 150,000. Habis duit saya tanam. Saya ni pula, bila saya buat tu, siapa main minta semua saya bagi free. Saya tak kesiap orang. Tu tak rugi pun, alhamdulillah. Kan? Rugi tak tepi lah. Kan? Duit saya pun tak kisahlah. Itu rezeki saya. Nak cerita ni, budak kerja yang kebun sayur ada 6 orang. Kita ulang lah. Kebun saya ni ada satu sungai mengalir. Air terjun turun, lalu kot titi, pondok saya tu dia akan mengalir sampai ke bawah. Waktu tu kebun saya tu musim hujan. Hujan lebat. Hujan lebat tuan-tuan, cukup lebat. Bila hujan lebat tu, atas bukit ni dia ada satu binatang ular sawah, anaconda. Dia turun tu, ular sawah ni sebesar batanyuk macam kelapa. Besar tuan-tuan. Besar. Dia turun sebesar kelapa tu, jambatan saya buat jambatan titi tau, titi kayu. Ular tu dia tak lalu bawah tau. Dia lalu kat atas tau. Arti kata betapa besar ni ular sawah tu. Dia naik, dia turun. Lepas dia turun sampai ke tempat budak-budak Myanmar yang kerja tanam sayur saya tu. Kan? Bila sampai tu, dia panggung kepala saja, budak anjing duk menyalak. Orang Myanmar ni belanjing. Kan? Orang Myanmar belanjing. Anjing duk menyalak. Bila salak tu dia pukul lampu disuluh. Suluh-suluh tuan-tuan. Kepala ular tu, dia kata apa? Nak cerita besar mana ular tadi tu. Budak Myanmar kata apa? Bos, itu ular bos. Saya tanya, apa tak makan itu ular? Dia cerita, orang Myanmar kata ada ular kan. Dia kata, apa tak tangkap? You kan makan ular? Dia kata, bos, saya kalau makan itu ular. Dia kata, saya kalau makan itu ular. Kami ramai-ramai kalau makan itu ular. Dia kata, 2 minggu pun tak habis dia punya daging. Dia kata, tapi kalau itu ular makan kami 7 orang, dia kata, tak cukup. Oh, dia kata, besar betul tu. Saya tak tengok. Besar betul tu. Masih gila. Lepas tu tak apa habis ular tu. Dululah, sekarang tak ada dah. Sekarang cerah dah tuan-tuan, cerah dah, tak ada ular dah. Ular sawah juga. Ni cerita tu Imam lah tuan-tuan, minta maaf lah dah. Ni tak mahu sebut kampung mana, tapi dekat kampung saya. Bawah pada kampung saya ya tuan-tuan, bawah ada kampung saya. Tok Imam minta maaf, Tok Imam. Tok Imam jangan marah saya, dia cerita sikit lah. Tok Imam dengar kan. Jadi satu hari tu saya nampak ular. Saya kat kebun ular sawah besar. Ada aku beli buang besar betis saya ni. Besar pada betis lah. Macam ni lah besar dah. Ular sawah macam ni lah. Ular sawah lah kan. Saya nampak ular tu. Kan? Ular tu dia ikut air sungai hanyut. Ikut air tu. Ular saya kata ni. Ular ni mana nak pergi ni? Tak apalah, tak pergi dia. Duduk esok. Ular yang saya nampak tadi tu, dia naik rumah orang tuan-tuan. Dia naik rumah orang, dia makan orang. Dia makan, saya tak sebut orang mana dekat sini. Tok Imam tak pergi dulu.
Nak cerita banyak bahayanya ular sawah ni. Dia naik rumah orang ni, kampung mana? Kampung ni cerita dah. Kampung Hulu Tawar. Dia naik ke kampung Hulu Tawar, satu makcik tu yang duduk kat sungai. Ular sawah tu naik tuan-tuan. Dia makan kepala makcik tu tuan-tuan. Makan kepala, nasib baik anak dia tengok. Anak tetak dengan pisau. Kan? Mati ular tu. Tapi makcik tu dia tak tahu apa jadi, dah teruk lah. Tu. Tengok ular tadi dah. Bukan ular jelmaan tu, ular betul. Ular betul. Dan satu cerita ni cerita. Sekarang tak ada tuan-tuan. Tu heran. Hari ni saya nak cepat satu ekor ular pun bayar jumpa. Betul. Dekat Hulu Tawar. Bisa dengar tak? Yang telan makcik tu. Tapi makcik tu dapat diselamatkan. Saya nampak ular tu. Saya nampak. Kan? Kan? Okey. Ini cerita Tok Iman tuan-tuan. Cerita Tok Iman tuan-tuan dengan marah tuan-tuan. Tok Iman dengar dengan marah tuan-tuan. Saya tak sebut Tok Iman mana dah. Tok Iman tengah buaya besar. Ular sawah juga. Parit dia tu panjang. Kan? Sampai ke tempat ni apa nama? Parit lah. Ular sawah ni tuan, dia boleh masuk ke parit tu. Kan? Dia masuk ke parit tu. Dia naik ke lubang tandas. Yang Tok Imam ni nak berak. Dia duduk lah. Ular sawah tu dia tengok telur, dia samak telur Tok Imam tu. Tok Imam pegang kepala, tarik. Potong jerit lah Tok Imam tu. Buat hospital. Ini orang dengar, orang kali ni dengar dia gelak. Mana tahu dia gelak ke ni. Orang mana tahu dia gelak dia cerita ni. Kita dongeng tuan, nak cerita banyak ular kata tu. Ular satu masuk ke parit, masuk ke lubang tandas dia, nak nampak telur je. Pamak telur kawan tu. Menjerit kawan tu. Pegang, tarik kerat kepala, bawa kepala ular tu pergi ke hospital. Pergi buang ke hospital. Ini bukan cerita dongeng, saya cerita ni. Saya minta maaf lah Tok Imam. Saya cerita habis tak benda ni. Tak berlaku di ni, saya cerita lah kan. Tak berlaku, saya tak cerita. Terima kasih gila. Tu cerita ular tu. Baik. Sebab tu orang tua ni cerita pasal larang nanti dah. Terima kasih. Terima kasih gila. Ini cerita tunggu tuan-tuan. Ini kan cerita dongeng. Kalau saya cerita dongeng, orang bakal marah saya sebab benda betul. Ini cerita Allahu Akbar. Saya tak ingat dia. Tak boleh ingat saya. Patutnya ular tadi dia tak boleh makan hak Tok Imam, dia kena makan hak Maniam. Dia kena makan hak Maniam. Dia makan hak Tok Imam. Tapi alhamdulillah Tok Imam dapat selamatkan Lana pergi hospital. Kan? Ingat Allah Tuhan aku. Itulah cerita nah. Jangan bunuh ular dalam rumah. Sebab apa? Kalau nak bunuh ular, kita tanya dulu. Kalau jin 3 kali kita sebut tolong keluar. Kalau bukan jin pun jangan bunuh. Dia orang handsome pakai spek. Jangan bunuh ular rumah. Ambil tali ke buluh ke ikat tu, tarik pergi tekuk dia, buat pi kat luar, bunuh di luar. Ini pantang larang yang betul. Yang kedua, pantang larang yang betul juga. Pantang larang yang sama, pantang larang yang betul juga. Saya minta tuan-tuan dengar, kan? Tuan-tuan dengar baik-baik. Yang ni berkenaan dengan sihir. Sihir tuan-tuan. Okey. Ini perkataan yang pantang larang tentang sihir. Orang hak mana-mana yang kena sihir. Kan? Ingat. Orang hak mana-mana yang kena sihir. Ini pantang larang untuk orang sihir. Bukan tanda tu lain. Pantang larang yang kena sihir. Jadi orang yang kena sihir kebanyakan ni tuan-tuan, pantang larang dia, pantang larang tuan-tuan, jangan sekali-kali. Ni orang kena sihir dah. Lampu saya gelap tu. Bateri saya nak habis tu. Bateri nak habis. Bateri habis gelap tu. Kan? Tak tuan-tuan gelap. Boleh nampak clear tu. Tak apa. Okay, kita sambung. Bukan soleh bidah. Tak kena soleh bidah tuan-tuan. Clear lah. Betul lah dah. Tak apa. Itu kadang-kadang saya fikir-fikir saya ketawa juga tuan. Saya sambung kat sini. Kadang-kadang saya fikir saya ketawa juga ya. Tapi satu lah. Nanti saya sambung kat sini ya. Heran. Apa yang saya perhati di sini masa sudah dalam hutan ini. Dari dulu sampai sekarang kalau ada ular turun, ular takkan naik atas. Tak nampak lagi naik atas. Dulu waktu mana di hutan tuan. Dulu kalau tuan hutan rimba, memang rimba penuh hutan. Waktu saya buka dulu tempat ni kan. Hutan memang hutan. Saya waktu tu pondok saya tak ada dinding. Saya pernah bakar api, saya kutip-kutip kayu-kayu, saya letak kayu tu dalam semua hutan keliling, saya kutip-kutip kayu, saya nyalakan api. Bila nyalakan api, kan, api dah menyala dah. Lewat malam lah, lebih kurang dalam lewat sangat lah, lebih kurang 3 pukul 3 pagi, 4 pagi. Itu dululah, sekarang tak pernah berlaku.
Saya duduk tu, saya tengok. Kan? Waktu tu lah ni matahari, bukan matahari. Bulan cerah. Bulan tu 14 ke 13 macam tu cerah zaman tu. Bila cerah tu, nampak. Kan? Air mengalir apa semua nampak. Ini saya nampak depan mata nah. Panggil harimau. Kan? Harimau ni. Ini cerita hutan tempat saya duduk lah, tempat saya duduk lah sekarang. Sekarang okey lah, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan datang sekarang, tuan-tuan tak takut lah. Ulam tak ada dah. Tuan-tuan datang seronok lagi dengan cantik landscape apa teman saya akan buat. Jadi waktu tu saya dengar bunyi macam kerbau. Betul. Man, dia bunyi macam tu. Tak apa benda lah. Saya pun bangun. Saya angkat kepala pelan-pelan. Sebab saya buat dinding. Saya buat macam beranda tu. Tak ada dinding tau. Saya duduk. Pondok saya, kemah saya buat tu. Tak ada dinding. Di mana macam beranda je. Bukanlah ada 2 kaki saja. Saya angkat kepala pelan-pelan. Rupa-rupanya harimau tuan-tuan. Harimau. Ya Allah, harimau besarnya. Besar harimau tuan. Bayangkan. Jarak tak jauh mana. Lebih kurang dengan saya. Lebih kurang 50 meter harimau tadi. Dia tengok saya bangun. Harimau. Ni panggil harimau tuan-tuan. Ni panggil harimau lah. Nanti saya cerita petua. Cerita. Hak saya tak api dulu. Saya cerita petua juga. Bila sebut ni mesti cerita petua. Nanti hak last ni saya cerita tak apa sihir. Kan? Ni cerita petua. Ni harimau. Sebab lah kecoh dengan harimau. Dengar lah. Bila saya tengok, harimau. Tuan-tuan, harimau ni rupanya. Harimau ni turun daripada bukit. Dia turun pada bukit. Dia pergi ke pondok saya tadi. Rupa-rupanya harimau ni dia makan abu. Abu api tu dia jilat. Mungkin masin kot. Dia jilat abu. Bila dia jilat abu, ekor tu meleret ke tanah kan. Hati kita besar harimau tadi. Kan? Bukan pambau kan? Saya kenal. Dia jilat tanah. Oh, saya kata harimau. Jadi tuan-tuan kan, bila tengok harimau saya diam. Saya tak kata apa. Saya cuma pegang golok lah. Ada parang golok saya pegang je. Kan? Harimau bila tengok saya, dia terkejut kata saya. Saya pun tengok dia tengok saya. Harimau ni lompat naik bukit. Dan hari ni dia tak turun. Naik turun. Ni cerita harimau tuan-tuan dengar lah. Tuan-tuan mungkin pernah faham, pernah dengar cerita ni. Ni petua. Itu cerita harimau. Dia terkejut saya naik bukit sampai hari ni dia turun. Arti kata harimau ni dia payah jumpa manusia. Kalau dia nak jumpa manusia nanti dia lapar sangat. Besar kemungkinan hari ni harimau banyak turun. Banyak orang tolak bukit. Jadi ini cerita ni nak cerita petua harimau lah. Satu hari ni cerita zaman waktu mana saya belum kahwin lagi tuan. Demi Allah, demi Rasul, langit yang senjung, bumi yang saya pijak, ini petua yang cukup jadi. Yang saya buat lah kan. Ini atas diri saya. Andai kata saya berbohong, maka jatuh kalimah tauhid la ilaha illallah saya. Ni, saya pergi ke hutan di waktu tu dekat Dublin dengan bersama anak Tok Iman Daulah, nama dia Bahari. Bahari ni duduk kat kampung Gelugur depan masjid. Masjid Gelugur. Tok Iman Daulah duduk depan dia. Jadi anak Tok Iman Daulah, Bahari anak Tok Iman Daulah. Saya dengan dia ni pergi ke Dublin. Dalam hutan Dublin. Bila pergi dalam hutan Dublin tu, kebetulan kami cari kayu. Kan? Kami cari kayu di Dublin tu. Masuk. Bila masuk ke hutan tu, tiba-tiba atas bukit tu lebih kurang dalam 5-6 kaki lah. 5-6 kaki tu atas bukit tu, kan? Dekat dengan pokok petang, nampak harimau. Harimau tengah duduk. Harimau duduk tidur kan, bukan tidur, dia duduk. Dia beri tidur badan dia tu, kepala bangun letak tangan aku tu. Letak macam tu kan. Harimau. Ya? Bila nampak harimau macam tu tuan-tuan, kawan saya ni, kalau Bahari dengar boleh dia tahu cerita macam mana lah. Kan? Kawan saya ni takut. Bahari tahu, harimau ni lari. Saya jangan lari Bahari. Jangan lari. Kan? Saya ni kata saya pegang golok kan. Panggil golok lah sini. Tanah bagi apa? Parang. Kan? Jadi bila nampak harimau tu, saya pegang parang. Bulu parang saya pegang tu, saya tak lepas. Kan? Pegang parang. Tapi golok yang ada sarung tu, saya pegang, saya tak lepas. Maksudnya kalau tak ada parang, pegang tangan macam ni. Ni orang tua kata dah, tuan tu kan, pegang lagu ni. Jadi saya pegang golok tu, saya tak lepas. Bila tak lepas ni, harimau tu dia tengok saya tengok harimau, saya tak lari. Dia pun tak lari, saya pun tak lari. Kalau saya ligang ke belakang, takut. Tak apa, tak takut harimau tu makan orang. Tapi dia kata kita pegang petua adat orang tua lu, kita tahan dia kan. Saya tak lari, saya pegang tu. Bila pegang macam tu, dia tengok saya tengok dia. Saya tak bergerak, dia pun tak bergerak. Kan? Maksudnya mata saya tak berkejik, dia tak berkejik. Kena berani lah tuan. Kan? Kalau saya lari, dia tekan saya ke belakang. Okay? Jadi saya kata ke Bahari,
Habis. Saya suruh Bahari ni pergi dulu. Bahari naik motor pergi dulu. Kan? Dua depan kita. Saya pegang lagu ni. Harimau ni, bila tengok saya macam tu, dia pegang barang tu, dia tak main dekat tu. Sebab tu harimau terdik. Dia nak tengok tak, yang kita pegang tu apa dia. Adakah senjata yang boleh cederakan dia. Jadi harimau tengok tu, dia pun lompat. Dia lompat ke belakang. Bila lompat pergi ke belakang saja, saya pun naik motor cepat-cepat lari. Sebab apa? Harimau ni, dia akan lompat ke belakang, dia akan pusing balik. Pusing balik. Dia nak tengok kita pegang apa. Nak tengok kita pegang apa. Betul. Taridi tu abang dia. Taridi tu abang pada Bahari yang tanya tu nah. Taridi tu abang pada Ustaz Taridi tu abang pada Bahari. Ustaz Taridi nah, abang pada Bahari. Tanya dia dah tahu cerita tu. Dia tahu cerita tu Bahari tu. Tuan-tuan ingat nah. Sebab tu tuan-tuan, kalau masuk dalam hutan, kalau jumpa harimau, tuan-tuan, kalau tak ada apa-apa, jangan pegang macam ni. Petua orang tua dulu. Jangan lari. Pegang macam tu. Dia akan pusing ke belakang. Tapi bila dia pusing belakang, tuan-tuan jangan tunggu. Lagi tuan-tuan harimau makan lagi. Dia pusing. Bila harimau lompat tu, bukan lari tau. Harimau tak lari tau. Dia melompat tu, bukan lari. Sebenarnya dia nak pusing, nak tengok belakang kita. Dia mengendak kita apa yang kita pegang tadi. Senjata ke apa. Kan? Jadi kita jangan tunggu. Kita pun lari lah tuan-tuan. Harimau lari lah. Jangan tunggu lagi. Tak ngap dengan harimau. Ingat dan tuan-tuan, ini petua dalam hutan. Tuan-tuan pergi pegang baik-baik kalau tak ada apa sangat. Tuan-tuan jangan tunggu. Tengok harimau lari, dia pun tunggu. Hebat lah. Tunggu hang. Harimau pusing balik. Tengok budak semayang tak, kalimah pun tak ada. Harimau nak makan orang, dia tengok kalimah. Kalau kalimah ada, dia tak makan. Tak ada kalimah pun dia makan. Maksudnya, tuan-tuan faham apa dia tak ada kalimah? Apa yang ada kalimah? Harimau, dia takkan makan orang yang berkalimah. Selak kan? Dia tengok, kalimah menterak ni. Makan, sebab tu dah. Ingat dah. Jadi, bila tuan-tuan pegang, harimau pun lompat. Bila lompat, tuan-tuan jangan tunggu. Ikan keli, ikan kembung. Kata pantun budak-budak lah, ikan keli, ikan kembung. Akak kaki, lambung. Lagi harimau lambung kita lagi. Lari. Itu petua dia, tuan-tuan. Jadi sebab tu saya kata, kan, kadang-kadang waktu terdesak, benda ni boleh pakai. Tapi jangan kita gelabah, jangan kita takut. Alhamdulillah tuan-tuan. Yang kenal tadi, yang sebut Taridi. Taridi tu abang kepada Bahari. Boleh tanya Bahari tu. Bahari boleh cerita lah, jumpa harimau duduk okok petam, kami pikrak kayu. Tapi Alhamdulillah lah, harimau tak kacau kami. Tapi cara lah. Biasa dengar tak petua tuan-tuan macam ni? Biasa dengar tak? Yang kita pegang kayu kau golok apa tu, jangan cabut. Kalau cabut harimau tahu kena tangan je makan. Kita pegang juga. Kemas. Kau pegang bagi kemas, tunggu. InsyaAllah kan? Tak biasa. Tak biasa. Lepas tu kita kena kawan tua. Jangan kawan dengan Maniam. Maniam tak tahu cerita. Tak pernah dengar kan? Cuba kita duduk dengan orang tua, kita tanya. Sebab harimau ni dia nak tahu benda yang kita pegang tu apa dia. Senjata ke apa dah. Dia cerdik. Binatang tu cerdik. Macam gajah. Gajah ni tuan. Ni orang tua dulu tak biasa sembang besar gajah tau. Orang tua tak biasa sembang besar gajah. Sebab gajah ni telinga je mendengar. Orang tua tak sembang besar gajah. Orang luar ni tak faham dia sembang kurang ajar gajah. Tapi kalau zaman orang tua dia tak sembang. Dia kata gajah, dia kata puteri. Kan? Ini saya cerita satu cerita tuan-tuan. Ini saya cerita lah. Orang sembang besar dengan gajah. Dulu kan, satu orang Kedah, dia beli tanah di Gerik, tanah bendang. Cerita lama lah. Orang cerita kat saya. Orang tua dulu di Gerik cerita kat saya. Orang tua Gerik cerita kat saya. Kan, ni cerita lama lah. Tapi saya cerita pergi tuan-tuan lah. Orang Kedah sembang besar. Wajang tuan. Orang Kedah sembang besar. Dia kata apa? Gajah ni kalau dia turun, dia pijak pati, dia masuk dalam bendang, dia buat habis, dia kacau kan. Habis apa ni, pondok-pondok kat bendang, pisang-pisang dia makan. Jadi orang Greek tadi pun dia nak buat bendang pun susah hati, dia jual murah-murah orang Kedah. Dia jual murah-murah kat orang Kedah zaman dulu. Ni cerita orang Greek dulu. Jadi orang Kedah ni dia beli tanah kat bendang tu di Greek tu. Dia sembang besar Kedah ni.
Dia kata apa? Aku ni kalau gajah mai kata kacau danga aku. Dangau tentu kena dangau. Dangau kena dangau. Kena ke dangau, bahasa dangau. Kan? Kena dah. Dia kata apa? Aku ni dia kata kalau gajah mai kat dangau aku kerat belalai dia. Terima kasih bagi love. Aku kerat belalai dia. Oh, sembang besar oh. Oh, dahsyat. Saya tak mau sembang tu. Dia kata apa? Aku kalau gajah mai kacau dangau aku kerat belalai dia. Dia sembang cukup besar. Yang Kedah ni. Kan? Berangau tu pondok lah. Pondok Pak Wabidi tu masih gila masih nyanyak lah. Kan? Terima kasih bagi love. Jadi waktu tu malam. Waktu malam. Bila main malam tu bulan cerah, kelabu kelala. Biasa dengar faham. Faham tak ayat kelabu kelala? Kan? Bila main malam, kelabu kelala. Bahasa kelabu kelala. Bila malam cahaya ni kelabu kelala. Cahaya orang total ni bahasa total tu. Cahaya main tadi kelabu kelala maksudnya bulan terang ni. Kelabu kelala maksudnya terang dalam gelap. Nampak tak nampak tu. Tak kisahlah. Itulah. Kan? Kelabu kelala ni maksudnya kelabu kelala ni gelap. Kelabu kelala ni maksudnya dia gelap tapi nampak. Nampak tak nampak lebih kurang tu. Samak-samak. Kalau bahasa kita kata samak-samak. Betul. Sama-sama. Jadi gajah mari. Bila gajah mari ni kan, sebab orang Kedah tadi ni bila gerik tu jual tanah tu kat dia beli murah-murah. Bila lepas beli murah dia sembang besar. Dia kata kalau gajah mai aku kerap belalai. Sebab tu tuan-tuan jangan sembang besar dengan gajah ni. Sebab tu orang tu tak sembang besar. Jadi gajah tadi dia mari, dia suruh belalai masuk ke tingkap pelan-pelan dia tu. Mungkin gajah tu nak usik orang Kedah tadi dah. Yang beli tadi sebab sembang tinggi sangat. Jadi bila usik belalai tu, orang Kedah tadi ni dia ingat itu ular sawah. Dia ingat ular sawah. Kan? Jadi dia ambil parang ni, dia pergi tetok takir. Orang kata takir lah. Dia tetok, dia cantah belalai tadi. Dia ingat ular sawah. Dia cantah belalai. Bila cantah saja belalai gajah tadi, gajah melompat, belalai kena cantah. Menjeriklah gajah tadi. Bila menjerik gajah tadi, dia pun lari lah. Gajah, apa lagi, gajah dah mengamuk ke, dia pijak lah apa nama dangau tadi tu. Kan? Dia orang Kedah pun lari terus. Bila lari terus, esok sembang kecoh di gerik. Kat gerik tau. Dia kata orang Kedah dia hebat sungguh dia kata. Dia kerak sungguh belalai gajah dia kata. Berat ni hebat dia kata Kedah. Dahsyat dia kata. Kerak sungguh. Padahal orang Kedah tadi tu dia tak tahu kata gajah. Kalau dia tahu tobat je lari. Itu sembang dia tu. Tu dia nak. Padahal dia tak tahu. Dia tak tahu kata gajah. Kalau dia kata gajah tobat dia tak gerak, takut. Dia pun lari terus. Itu ingat tuan-tuan. Binatang sensitif dia. Macam gajah apa semua tu. Kita kadang-kadang orang kata itu tahyul apa semua. Kita jangan sembang besar lah. Kita jangan sembang besar. Kita adat dengan binatang. Kita juga adat binatang. Adat dengan orang tua, cerita dengan orang tua. Kita beradab. Sebab kalau kita tidak beradab, kita takkan dapat ilmu. Ilmu binatang cara binatang. Ilmu manusia cara manusia. Sebab kita kena belajar cara ilmu binatang. Tuan-tuan dengan tak ada ilmu binatang tuan-tuan. Kita kena ada belajar ilmu binatang. Ilmu binatang ni ada tuan-tuan. Jangan kata tak ada ilmu binatang. Tuan-tuan tak apa tu ilmu binatang. Contohlah kera di hutan. Apa yang kera tak makan, kita jangan makan. Itu ilmu binatang sebab pemabuk. Apa yang kera makan di hutan, kita makan. Tak mabuk. Kan? Ilmu binatang. Jadi kita hari ni kita sebenarnya kita sebagai manusia, kita kena berlapang dada lah bila menuntut ilmu. Terima kasih bagi mahkota. Kan? Kita bila menuntut ilmu, kita kena berlapang dada. Jangan kata kita ni bila sebut macam kita nak belajar manusia, kita kena belajar dengan binatang apa kita belajar. Kan? Dengan kucing kita belajar. Kan? Dengan kucing kita belajar, dengan anjing kita belajar. Anjing tuan-tuan, masih bila anjing tuan-tuan, ilmu dia tuan-tuan, dia cukup setia dengan tuan. Anjing cukup setia dengan tuan. Anjing, ilmu binatang, anjing setia dengan tuan dia. Kan? Jadi kita pula, kalau seorang guru ke, seorang ayah ke, kan? Seorang guru ke, seorang apa ke, seorang murid lah, kita setia dengan guru kita selagi benda tu tak salah. Belajarlah ilmu binatang, menghormati. Ingat binatang tak dihormat sama makhluk lah. Kan?
Ya. Hari ni kita sikit-sikit semua tak boleh pakai. Semua tak betul. Kesempatan saya nak ambil tuan-tuan. Yang mana kali lagi yang beli serum saya lah, yang makan best express, saya minta maaf, best express problem lah tuan. Sekali lagi saya minta, yang mana yang pakai best express problem lah, lebih teruk pada JNT. Sebelum tu lebih teruk pada JNT. Okey, betul buat sihir. Okey, macam ni lah. Sebab masa saya pendek, sebab saya nak habis dah, masa saya pendek. Apa kata saya buat petua buat, esok saya cerita tentang petua buat sihir. Boleh tak? Khusus untuk dia. Saya takkan campur dah macam ni. Boleh tak? Kau tuan-tuan boleh belajar. Masih lah. Ni betul tak? Boleh tak? Esok saya akan cerita petua buat sihir. Tuan-tuan belajar buat ni tuan-tuan. Sebab apa? Ilmu yang saya ajar ni betul menjadi tuan-tuan. Macam mana nak mati sihir, macam mana nak kena sihir, semua tuan-tuan. Boleh. Kalau saya cerita sekarang, masa saya pendek, saya tengok jam tau. Saya tengok jam saja nak habis lah. Sekali saya cerita 2-3 perkataan dah habis. Tuan-tuan rugi. Sebab ni ilmu. Ini ilmu tuan-tuan. Boleh no? Jadi bab sihir tuan-tuan yang tadi, insya-Allah kita cerita besok. Cuma saya nak minta ambil kesempatan di sini, saya minta yang mana yang beli, yang lambat hantar apa semua, sebenarnya JNT lebih baik pada Best Express. Best Express problem lah, sakit kepala saya. Hari-hari orang tanya saya, bila barang nak sampai, bila barang nak sampai. Saya minta lah JNT tolong lah dengan bagi Best Express. Sakit kepala lah saya kesian kat orang. Aduh pening lah. Best Express, apa pasal lah barang tak sampai. Ada barang yang sampai, ada barang yang order, kata terima tapi dia terima lagi. Itu pun saya pening kepala. Kesian kat orang. Rugi saya tak apa tuan-tuan, tapi saya tak nak tuan-tuan rugi. Saya kalau boleh, hak mana yang saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan ni, ambil kesempatan. Yang mana yang beli sirup ke beli apa produk saya tu yang lambat sampai kerana Best Express lambat, saya minta maaf banyak. Best Express memang menyusahkan hati saya. Bukan menyusahkan kepala, menyusahkan hati saya. Sebab apa? Saya kesian kat orang. Saya tak mau maki dah. Takkan nak panggil Best Express manyam kot. Takat manyam sudah. Kan? Jadi masalah tuan-tuan. Saya minta maaf lah. Yang mana yang pakai Best Express minta maaf. Harap-harap Best Express janganlah jadi manyam. Masih gila yang nak masih bagi gigi bayar lah. Ya. Dan ramai juga yang tanya saya pasal apa. Dia kata ustaz, buatlah promosi balik. Buat saya pun sebab salah. Buatlah promosi balik, buat promosi balik. Sirum saya lah. InsyaAllah. Kan? Tak boleh kita tak boleh maki. Kalau kita maki dia, kita sama saya tak maki manyam. Sekarang kita maki orang macam tu, arti kita taraf dengan kita dengan dia sama aja. Sebab tu saya tak nak maki. Jangan ajak diri kita maki dia. Cukup dengan kata-kata menasihati dia, tak payah maki dia. Cukup kita panggil manyam sudah, tak usah maki-maki dia. Kalau kita maki, kita dengan dia darjat sama tinggi je. Sebab tu saya tak mau maki. Cukup kita kata macam tu. Kan? Jangan maki-maki orang. Saya tuan-tuan bisa tengok maki orang. Saya tak maki orang tu. Saya takkan ajak lidah mulut saya maki orang. Cukup kita hanya bagi nasihat kata-kata tu. Jadi sekali hak mana teruk saya panggil manyam. Biarlah. Kurang-kurangnya manyam tu dicerdik sikit mana tahu. Hari ni esok jadi masuk mu'alah. Kan? Bila masuk mu'alah esok je faham lah. Lain manyam lagi. Nanti je mu'alah je faham lah. Biarlah dulu. Nanti jadi mu'alah je faham pelan-pelan. Terima kasih bagi topi. Okey lah. Sekali saya minta dah, yang mana yang di serum saya melalui yang lambat sampai akibat Best Express, saya minta maaf. Bukan kesalahan saya. Saya dah tunaikan tanggungjawab saya. Tuan-tuan beli saya dah post, tapi lambat sampai tu, sebab itulah saya kata dah. Yang tu ada yang marah kat saya lah, kata lambat sampai. Saya nak kata macam mana? Saya dah cuba yang terbaik. Terima kasih bagi. Saya dah cuba yang terbaik untuk tuan-tuan bagi cepat sampai, tapi tak sampai juga. Macam mana? Lambat sampai sebab tu. Jadi hak mana beli serum saya tanya, Ustaz, pasal apa tak buat apa nama, tak bagi promosi lagi. Terima kasih bagi topi. Terima kasih banyak. InsyaAllah lah nanti lah saya tengah hari apa tuan, saya buat sekali lagi lah. Sebab saya faham kat dia orang. Terima kasih lah. Jadi, dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih yang mana yang beli serum tu. Sebab apa? Membantu Puan Ida. Puan Ida yang susah tuan-tuan. Kita bantu dia supaya selesai hutang dia. Tuan-tuan, memang terbaik. Serum yang saya buat memang terbaik. Sebab serum tu tuan-tuan buat apa? Pertama, kalau tuan-tuan baca komen-komen, berapa ramai yang mana yang alhamdulillah yang dapat jodoh, dapat kerja apa semua kan. Tapi jangan percaya tuan-tuan, syirik. Jangan percaya kat serum tu syirik. Tapi percaya itu tak ada rezeki tuan-tuan. Lepas pakai tu, orang nampak kikap kenang itu rezeki. Sebab saya buat tu di mana saya gunakan bunga cenui. Sebab bunga cenui itu sebenarnya nak menaikkan aura. Itu saja. Tak lebih pada tu. Sebab sifat dia sejuk. Okey? Jadi insyaAllah besok jangan lupa kita cerita tentang sihir. Ya, dan belajar tuan-tuan, bawa pen kertas tulis. Saya akan ajar ilmu tentang sihir. Boleh tuan-tuan? Okey.
InsyaAllah. Lain esok. Baik, yang sudah ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Nanti tengoklah. Sekali lagi saya minta maaf banyak-banyak lah. Kalau nak sampai, itu bukan masalah saya. Itu masalah pada post. Tapi macam mana pun, kalau tuan-tuan komen, saya akan komen. Saya akan hantar kat TikTok. Saya kata TikTok semua, saya kata, tolonglah cepatkan. Saya akan komen kat TikTok masa gitu. Pasal lambat, kesian kat orang. Dah tulis tapi tak boleh kesian lah. Lambat sampai lah, mengacau kedai saya, ganggu lah. Macam tu lah, tulis macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Esok malam esok Jadi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam mana-mana? Jam saya, tuan-tuan kena tengok, pukul 10 ke atas sampai pukul 12 ke bawah. 10 ke atas, 12 ke bawah. Saya ada lah tu. Esok tentang saya tulis, bawa kertas pen tulis. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi.